Hai semua, kita berjumpa semula untuk sambungan bab 3 dalam tajuk isu ejaan morfologi. Sambungan yang seterusnya iaitu dalam isu morfologi atau bidang morfologi, topik yang kedua atau subtopik yang kedua iaitu pengimbuhan. Dan selepas ini saya akan jelaskan apa yang dimaksudkan pengimbuhan, definisi dia, dan sedikit sebanyak anda akan mengetahui tentang pembahagian pengimbuhan dalam bahasa Melayu. Baik, definisi pengimbuhan iaitu anda boleh lihat di situ, satu proses menerbitkan perkataan dengan mencantumkan satu atau lebih imbuhan kepada sesuatu bentuk kata dasar, iaitu dalam kata dasar atau root word ataupun basic word, anda boleh tambahkan ataupun boleh sambungkan dengan satu imbuhan atau dua imbuhan. Ini kerana dalam bahasa Melayu, anda lihat di bawah situ, bahasa Melayu merupakan bahasa jenis aglutinatif. Maksudnya, apa sahaja kata dasar dalam bahasa Melayu, jika anda tambahkan dengan imbuhan ataupun pemajmukan ataupun penggandaan, bahasa tersebut, perkataan tersebut akan berubah maksud dan memberikan perbezaan dalam setiap ayat ataupun struktur konteks ayat tersebut. Jadi ini yang dikatakan sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu. Apabila perkataan itu ditambahkan dengan sebarang imbuhan, dia akan merubah makna, akan merubah struktur dan kalanya akan memberikan konteks emosi ataupun konteks meaning, maksud yang berbeza. Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai pelbagai jenis. Kalau anda lihat di sini, saya nyatakan yang pertama, imbuhan awalan, iaitu di awal kata tersebut. Kemudian imbuhan apitan, akhiran, sisipan dan pinjaman. Yang menjadi kebiasaan untuk pelajar-pelajar yang mempelajari bahasa Melayu iaitu imbuhan awalan, apitan dan akhiran. Yang ini menjadi normal ataupun kebiasaan. Jadi kita hanya akan sentuh sedikit sahaja. Begitu juga imbuhan sisipan dan imbuhan pinjaman. Dalam slide video ini saya hanya menyentuh secara ringkas sahaja untuk memberikan gambaran kepada pelajar tentang pembahagian atau jenis-jenis imbuhan dalam bahasa Melayu. Mudah-mudahan dengan mengetahui aspek atau jenis imbuhan tersebut akan menambah maklumat pelajar-pelajar seterusnya. Baik, dari segi jenis-jenis imbuhan seperti yang saya nyatakan tadi, pertama kita ada imbuhan awalan iaitu prefix ditambah pada bahagian depan kata dasar. Contohnya me, ber, di dan sebagainya. Begitu juga dari segi pengimbuhan sisipan iaitu ditambah dengan unsur-unsur kata dasar. Baik. Cuba anda lihat di situ, saya minta maaf penggunaan imbuhan ejaan membaca ini salah Ini typing error di situ. Baik, kita kembali semula kepada imbuhan sisipan iaitu imbuhan dalam bahasa Melayu, imbuhan sisipan disebut sebagai imbuhan unproduktif ataupun tidak produktif. Tidak banyak perkataan yang boleh ditambahkan dengan imbuhan sisipan, iaitu infix seperti dan Baik, seterusnya adalah imbuhan akhiran iaitu safik, iaitu diletakkan di bahagian belakang kata dasar, dan yang terakhir adalah imbuhan apitan iaitu di mana kata dasar ataupun basic word menerima imbuhan di awal dan di akhir. Maksudnya kata dasarnya itu di tengah-tengah diapit oleh dua imbuhan yang boleh mengubah maksud dan boleh mengubah struktur ayat tersebut. Baik, ini adalah pembahagian imbuhan dalam bahasa Melayu. Jika tadi kita melihat kepada jenis-jenis imbuhan iaitu awalan, apitan, akhiran, sisipan,
Di sini saya sertakan sedikit sahaja untuk memberikan pengetahuan ataupun maklumat baru bagi pelajar yang mempelajari bahasa Melayu. Baik, bahasa Melayu ketika di bab 2 saya telah nyatakan bahasa Melayu bukan sahaja meminjam dari segi struktur bunyi, perkataan dan sebagainya. Bahasa Melayu juga telah meminjam, kalau anda lihat di sini dalam slide saya, iaitu imbuhan, ya, imbuhan dalam bahasa Inggeris. Anda boleh lihat contoh antibiotik, anti, pro kerajaan, poli, auto, sub ataupun sub dengan sebutan yang betul dalam konteks bahasa baku, sub, ya, tetapi sebutan yang biasa dan boleh diterima kita sebut sub saja, ya, dan imbuhan supra. Jadi bagi menulis ataupun dari segi ejaan penggunaan imbuhan bahasa Inggeris ini tertakluk lagi kepada sistem sebutan ataupun tulisan baku bahasa Melayu, ya, iaitu ada kita masih lagi menggabungkan perkataan ataupun sebutan imbuhan tersebut. Baik, berikut adalah contoh-contoh kata berimbuhan sisipan. Kata dasar yang di sebelah kiri, ya, dan kata yang telah menerima imbuhan sisipan di sebelah kanan yang berhuruf besar. Okey. Kita lihat contoh ayat perkataan yang pertama, coreng telah menerima imbuhan el menjadi celoreng, kangkang imbuhan el kelengkang, kuping keruping, gigi gerigi, kuning kemuning, dan gentar gementar. Jadi sebenarnya dalam bahasa Melayu imbuhan sisipan ini tidak produktif, ya, dan anda tidak dengan mudah mengambil imbuhan-imbuhan dan ini untuk diletakkan dalam mana-mana perkataan. Kerana imbuhan sisipan ini memang dia istimewa dan hanya digunakan untuk perkataan-perkataan tertentu sahaja. Bagi tujuan dalam bahasa Melayu adalah untuk menambahkan vocabulary ataupun menambahkan jumlah perkataan dalam bahasa Melayu itu, ya. Contohnya perkataan coreng itu membawa maksud kata kerja mencoreng atau menconteng. Jadi dengan menambahkan imbuhan el di situ, kata kerja coreng itu telah berubah menjadi kata adjektif, celoreng, kata adjektif, kata sifat yang menunjukkan gambaran sesuatu itu berceloreng atau bercorak celoreng, ya. Contoh lain bagi perkataan sisipan yang menerima imbuhan sisipan, gigi. Itu kata nama, ya, kata nama. Apabila menerima imbuhan gerigi, itu telah membawa maksud yang berbeza, iaitu kata nama yang berbeza, iaitu suatu tempat yang di tebing atau di sisi paling hampir, ya, di tepian. Itu yang membawa maksud gerigi. Jadi ini bertepatan dengan konsep dalam bahasa Melayu Argunative language, iaitu bahasa Melayu itu akan berubah maksud dan kategori apabila menerima imbuhan, ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai imbuhan sisipan. Baik, kita bertemu kembali. Bagi kata apitan ataupun imbuhan apitan, ya, anda boleh lihat di sini ada dua perbandingan, ya, di gugusan perkataan yang pertama, iaitu kata dasar yang tanpa menerima imbuhan, iaitu bersih, basah, gantung dan balut. Jadi perkataan ini telah menerima dua imbuhan. Saudara-saudari boleh lihat, kebersihan, membasahi, dan ber dan an, dan Jadi dalam bahasa Melayu, kata imbuhan apitan ialah kata dasar yang menerima dua imbuhan di awal dan di akhir. Dan dia apabila menerima imbuhan ini, dia akan mengubah, ya,
mengubah maksud perkataan tersebut. Contoh daripada kata bersih, ya, membawa maksud kebersihan. Asasnya sama, membawa maksud kebersihan, tetapi dari segi struktur ayat tersebut dia akan berbeza. Basah, membasahi. Gantung, bergantungan. Gantung menunjukkan satu kata kerja yang membawa maksud sesuatu yang bergantung ataupun tergantung pada sesuatu tempat. Sementara bergantungan itu membawa maksud benda atau perkara ataupun barang yang bergantungan secara adjektif, secara banyak. Ya, dan disitulah fungsi bahawa imbuhan apitan ber dan an akan merubah maksud, merubah struktur ayat, merubah dimensi dari segi emosi dan gambaran kontekstual ayat tersebut. Baik, di bawah itu saya memberikan satu contoh penggunaan kata majmud apabila menerima imbuhan apitan. Kerja-kerja pengubahsuaian rumah itu akan dibuat pada cuti sekolah. Jadi ini imbuhan apitan pada kata majmuk. Jadi untuk kata majmuk ataupun huraian penerangan kata majmuk, kita akan sambung di topik yang seterusnya. Baik ya, itu sahaja.